Ha ha. Ha ha. First serve, first come first serve. Ada hujung ni, ketuk hujung ni, ambil sat dik. Oh. Cari hak mana ringan-ringan. Lubang dia ni. Cari hak ringan-ringan tu. Dek. Assalamualaikum. Mau nak masuk. Sudah jadi, line pun slow. Apalah. Jatuh. Sana. Ayat apa ni? Hak merah ni. Oh. Oh, tak risau lagi dah. Sedap. Tangkap kepala. Panas. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kat Facebook dah ada dah. Kat Facebook dah ada. Okey dah, Facebook line okey dah. Waalaikumsalam. Okey, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'alimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'alimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'alimna ta'wil. Allahumma zidna ilma wa rizqna fahma. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu, iman dan amal kami. Hubungkanlah kami di kalangan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dalam segala urusan hidup kami. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita bersama-sama lagi dalam kelas Fardu Ain pada petang ni. Alhamdulillah. Kita akan mulakan bacaan Quran. Muka surat 167. Surah Al-A'raf, muka surat 167, ayat 138. Ayat 138, surah Al-A'raf ayat 138. Boleh rujuk Quran masing-masing ya.
Sekejap lagi kita buat fiqah. Lepas kita baca satu muka surat ya. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jawazna bi bani إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين صدق الله العظيم. Okey, alhamdulillah.
Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah pun selesai kita baca surah satu muka surat tadi, ayat Al-Quran ya. Jadi Alhamdulillah, kalau di Facebook macam tak elok lagi, pergi dekat ni lah, pergi dekat TikTok. Sekejap, nak bagi tegak sikit. Sekejap. Okey tak? Tinggi sikit nak. Okey, kat tak jatuh. Okey, Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpah kurnia nikmat hari ini dapat kita bersama-sama dalam majlis ilmu. Banyak kelebihan orang menuntut ilmu, antaranya yang pertama mendapat ketenangan. Mendapat ketenangan. Bukan senang ya nak dapat ketenangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang habis beribu-ribu ringgit sebulan untuk dapat tenang. Tak tenang juga. Pergi holiday tak tenang juga. Malaikat rahmat ni dia tak pergi semua tempat. Dia pergi tempat-tempat tertentu sahaja. Bagi yang bernasib baik, malaikat tu boleh ikut dia balik sampai masuk dalam rumah. Kalau tak bernasib baik, dia sampai kat pintu rumah dia tak mau masuk dah. Macam kita bagi tahu hari tu, dalam rumah jangan ada patung. Jangan ada patung, jangan ada anjing. Anjing mungkin tak ada lah rumah kita ya. Patung lah biasanya. Facebook ni dia memang masalah. Okey, kita fokus dekat TikTok lah. Okey, kat TikTok okey tak line? Sangkut-sangkut juga. Tak tahu buat macam mana lah. Line sangkut-sangkut juga dekat TikTok. Okey, saya ingat saya stop dulu dekat Facebook masih okey lagi tak? Tengoklah dulu ya. Kalau Facebook okey lah. Kalau tak boleh, kita kena stop. Saya record tak apa. Okey, duduk dalam majlis ilmu tenang kan? Betul. Alhamdulillah, sungguh ustazah. Kemudian malaikat rahmat ni dia akan ikut masuk dalam rumah. Dapat dalam rumah pula. Orang-orang dalam rumah pula dapat rahmat tu. Masya Allah, nak apa lagi kan? Malaikat pula mohon pada Allah supaya diampunkan dosa-dosa orang yang hadir majlis ilmu ni. Terima taubat dia. Terima taubat dia, bagi kat dia rahmat, bagi kat dia redha. Orang yang belajar ilmu agama ni, dia akan dapat pahala lebih daripada 1000 rakaat sembahyang sunat. Sama ada dia amal ataupun tak amal. Kita kalau bulan Ramadan, berapa rakaat sembahyang tarawih? Ni sembahyang sunat ni, bukan sembahyang fardu nah. Kalau 20 lah kata, 20 rakaat kita sembahyang. Sebulan 20 kali 30 dapat 600 rakaat saja kan? Ni sekali mai tau dapat 1000. Betul ke 20 rakaat kita sembahyang tiap malam? Mahong. Orang kita kata mahong. Tak ada orang mohong mayang pun sampai 20 rakaat dapat cabut dah. Mohong tak payah mayang sebab bukan tak payah mayang. Mai duduk dengar aja, bukan nak suruh buat apa pun, tak tanya soalan pun. Mai duduk dengar dapat 1000 tu tak amal lagi. Kalau amal bukan 1000, lebih dari 1000. Lebih daripada 1000, tak tahu nak bagi berapa, 2000 ke? Kan? Atoklah majlis ilmu, jangan duk penting. Mai mengaji dapat 1000. Insya-Allah, subhanallah. Orang tak mengaji tak cerdik. Bukan tak saya kata dia bodoh. Apa jangan kata pula saya kata dia bodoh. Tak cerdik perhitungan. Perhitungan tu tak cerdik. Tak mau main mengaji, duduk rumah saja je. Buat apa duduk rumah saja main mengaji? Hak duduk saja macam ni dapat pahala. Kena mai lah. Tempat-tempat elok ya, kita mai lah. TikTok sangkut main Facebook sangkut main TikTok, tak tahu dah kat depa. Solat apa tu deh, corona mai semua syirik. Boy ni mai mana pula dah. Adalah ni Helmi Meme ni kita blok je lah. Dia duduk dehmi. Kita blok dia. Sebab dia kalau mai pun dia duduk kacau. Nak masuk mengaji je nah, masuk nak kondem tak payah. Dia kadang-kadang dia banyak fahaman. Okey. Jadi Alhamdulillah syukur pada Allah. Hari ni kita nak tengok line elok di seberang takir Okey, di bab solat iaitu kita sampai kat mana bab solat ni? Tak ada, hari tu kita buat pembukaan je kan.
Oh, hikmat semayang. Okey, apakah hikmat semayang? Semayang yang macam kita tahu, solat ni adalah ibadah yang pertama yang Allah akan hisap selepas Allah cek iman kita. Iman cek dulu. Iman cek dulu. Pegangan akidah tu cek dulu. Pegangan akidah okey, baru tengok semayang. Kalau pegangan akidah tak okey, semayang banyak mana pun tak dapat pahala, tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi maknanya pegangan tu cek dulu. Oh, sabut dari tadi meme ni udah komen ke tadi? Udah komen. Oh, dia dah komen tadi. Tak apalah, Ustazah dah block dah. Okey, jadi maknanya solat ni yang pertama sekali yang akan hisap, dan kita kena faham. Solat ni ramai orang semayang. Jangan dok kira tak semayang lah, tak semayang tu ramai dah. Ramai orang semayang. Cuma tinggal lagi kita semayang tak belajar. Yang tu je. Ramai orang semayang dia tak belajar. Semayang ni dia kena belajar. Semua ibadah kena belajar, termasuk semayang. Sebab semayang dia ada syarat wajib, syarat sah dan rukun. Dan okey, ada apa? Syarat wajib, syarat sah dan rukun. Rukun ada berapa semua? 13. Dalam semua rukun 13 tu pun ada syarat sah. Dalam semua rukun 13 tu ada syarat sah setiap satu rukun tu. Yang tu yang kita nak buat bengkel pada 11 hari bulan Februari 2023. Boleh daftar untuk fokus buat solat tu selama 8 jam. Satu hari kita mengaji. Satu hari kita mengaji sungguh-sungguh lah. Kita fokus kat situ. Syarat pada setiap rukun-rukun solat dalam semayang tu. Tak pernah buat lagi. Saya tak pernah buat lagi. Kita tak pernah buat lagi ya, bengkel yang untuk syarat tu. Syarat sah setiap rukun ni dia tak pernah buat lagi. Ni first time saya nak buat. Siapa yang nak daftar boleh lagi daftar. Mesti banyak lagi seat, insya-Allah, jangan risau, banyak lagi seat ya. Okey. Depan tak ada dah seat. Sekarang nombor 70 berapa dah tak ingat dah. 26 kot. 26 orang, mungkin line ke-2, ke-3, ke-4 lah. Line ke-4 dah. Tak apalah, boleh masuk-masuk je lah. Kan lagi boleh dengar juga satu dewan tu kan. Cuma fokus depan tak ada lah. Kita kena bagi kelebihan pada yang awal lah. Okay. So tak ada lah dewan tu orang main pukul 3 pagi. Mereka tak boleh lena lagi. Mereka punya seat tak dapat. Sebab tu saya bagi mereka lena dengan tenang. Saya bagi mereka tenang dengan lena. Lena dengan tenang mereka datang. Saya last kali saya bagi nombor ya. Sekarang saya tak mau bagi lagi. Saya lagi dibunyi macam-macam. Tapi percaya saya tak akan. Saya adil dan sama lah. Siapa yang daftar nombor tu saya tak akan ubah. Walaupun mak saya sendiri pun dapat nombor apa. Tak kata ni Umi dapat 50 lebih. Dia pun tak dapat nombor 1. Sebab dia lambat masuk. Saya lupa nak tanya. Lepas tu tanya dah 50 lebih. Umi 50 lebih tak apa lah. Tak apa. Jangan bakal sangat. Takat tu lah nombor 50. Okey, tak apa. Okey. Itu syarat-syaratnya. Lain teruk sangat ni Ustazah tahu. Sekejap lagi kita cuba record yang TikTok punya. InsyaAllah kita record yang TikTok punya. Okey, Alhamdulillah. Untuk bengkel solat ni masuk tahu. Nanti hampa tak belajar sekali, hampa jangan duk salah kat Ustazah nah. Ustazah dah habaq hampa dah nah. Hampa jangan dah habaq kata hampa tak tahu apa semua. Habaq dah. Nak tunggu hak yang kelas macam ni dia makan sebulan sekali. Bulan 12 kita cuti. Okey, apa hikmah solat? Jadi solat kena belajar. Kalau ibadah tu tak belajar, tak ada ilmu, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rugi saja semayang. Balik pulang kepada Allah, satu semayang pun tak ada. Padahal semayang akidah okey, akidah betul. Tapi semayang tak pernah belajar. Maknanya semayang yang berpuluh tahun tu satu pun tak tulis. Pasal tak belajar. Tu orang kata belajar. Sebab tu kena belajar. Okey, kemudian yang pertama ni kita tengok apa hikmah semayang. Semayang punya hikmah yang banyak rahsia dia lah. Banyak rahsia, banyak hikmah. Nak masuk. Okey, tak apa. Nak join boleh join. Boleh join. Kita ada link dekat bio Ustazah ya. Pertamanya kita tengok Isra Mi'raj lah. Isra Mi'raj lah. Nabi dapat semayang bila? Masa Isra wal Mi'raj ya. Bila Nabi Mi'raj, Nabi Mi'raj ya. Allah perjalankan Nabi SAW ke Sidratul Muntaha. Dan Nabi ketika itu mendapat perintah, mendapat hadiah solat. Nak kata perintah tak boleh, hadiah.
Hadiah tau. Solat tu dihadiahkan kepada Nabi Muhammad dan juga umat Nabi Muhammad SAW. Jadi bagi orang yang sembahyang ni, dia sebenarnya dia rindu kat Allah. Sembahyang ni memang teruk sangat lah Facebook ni. Memang teruk sangat. Sembahyang ni dia rindu dekat Allah. Sebab tu dia sembahyang. Sehari 5 kali. Kalau Allah wajibkan ke atas kita untuk melepaskan rindu kepada Allah. Sehari 5 kali. 5 kali kita sembahyang untuk kita rindu kepada Allah. Untuk melepaskan rindu, nak mengadu hal dan macam-macam. Sebab tu bila ada masalah, kita jangan mengadu pada netizen lagi. Mengadu kepada Allah dulu. Banyak orang dia mengadu pada netizen. Dia mengadu pada netizen, dia tak mengadu pada Allah. Dia mengadu kat netizen dulu, lepas tu dia tanya pula pandangan netizen. Apa pendapat kamu semua? Cuba komen di bawah. Jadi dia hammaklah dia berniaga tak laku. Mahal sangat ke macam ni? RM2, RM5. Mahal sangat ke nasi lemak macam ni RM5? Dia pumpuh dalam bekas lah kan, dengan ayam, dengan sambal mahal. Cuba kamu bagi pandangan kamu dekat bawah. Saya berniaga tak laku ni, orang hampak termahal ni nasi saya ni. Mengadu kepada Allah, bukan mengadu pada netizen. Jadi Nabi Muhammad SAW ada dalam satu hadis, bila mana seorang lelaki, hadis daripada Jabir ya, radhiyallahu anhu, seorang lelaki ni dia cium perempuan, dia tercium perempuan, dia tercium. Tercium ke tercium, cium lah kiranya. Dan dia tanya kepada Rasulullah nak buat macam mana. Nabi kata, kamu ada sembahyang kan? Berapa kali sekali? 5 kali. Sembahyang 5 kali sehari itu seperti mana kamu mandi dekat sungai, badan kamu kotor, kamu mandi 5 kali sehari. Kotoran tu bersih tak? Mestilah bersih. Ada kotor, kita mandi 5 kali dekat sungai, air yang mengalir. Depan rumah kamu ada air sungai yang mengalir. Pasti kamu akan cuci bersih. Nabi ibaratkan macam tu. Jangan pula kita kata, budak-budak zaman sekarang dia kata, cium perempuan dosa kecil, boleh hapus dengan sembahyang. Hari-hari lah mereka jumpa girlfriend mereka duk cium pula lagi. Jangan. Kalau dosa tu kecil, kita anggap dia kecil, terus jadi besar dandan. Terus dosa tu jadi besar. Kita kata, alah dosa kecil je, tak apa dosa kecil je. Kita kata je itu dosa kecil, terus jadi dosa besar. Sebab kita sombong dengan Allah. Kita meremehkan Allah. Maka tak bolehlah buat macam tu. Jangan buat macam tu. Jadi maknanya, andai kata ada dosa-dosa kecil yang kita buat, kita satu hari, boleh tak kita kata saya tidak ada dosa? Saya cuba sedia payah untuk tak buat dosa satu hari. Betul ke? Mana boleh, manusia mesti buat dosa. Tipu dia tak dia buat dosa. Sebab tu ada orang kata, kita cubalah untuk tak buat salah. Hati-hati, jangan buat salah. Kita akan elak daripada buat salah. Salah juga. Manusia ni tipu kalau dia tak salah, dan tipu kalau dia tak buat dosa. Hari-hari dia salah, hari-hari dia dosa. Jadi cara dia macam mana? Dengan sembahyang. Bila kita sembahyang, kita cuci dosa tersebut. Satu, subuh, zuhur cuci lagi. Antara zuhur dengan asar buat dosa lagi, cuci lagi. Antara asar dengan maghrib dosa lagi, cuci lagi. Bayangkan kalau kita mati sebagai orang yang solat, tak ada dah dosa. Sebab dosa kecil saja dosa kecil saja. Dosa kecil boleh terhapus dengan sembahyang. Putus-putus ya. Okey, kalau dekat Facebook putus-putus, nanti kita akan buat rakaman yang TikTok, Ustazah buat kat YouTube, nanti tengok. Nanti tengok kat YouTube. Ni siapa yang padam pula. Tak ada nak abang. Ni siapa habis putus. Okey. Dosa besar tak boleh terhapus dengan sembahyang. Bagi okey, dia keluar balik. Untuk Facebook, siapa yang ada TikTok, masuk TikTok. Jangan duduk kat Facebook ya, masuk TikTok. Masya Allah, putih-putih orang duk habang kata masuk TikTok. Dia pun duk beratih kat situ. Masuk kat TikTok. TikTok tak ada Ustazah? Tak tahu. Orang duk habang nak buat TikTok. Dia bertemu buat TikTok je kan. Buat TikTok. Okey, lah ni dosa besar tak boleh. Dosa besar tak boleh terhapus dengan sembahyang. Dosa besar memang kena taubat. Taubat ni adalah kembali. Taubat tu maksudnya kembali.
Rukun dia kena menyesal lah. Menyesal. Lepas tu kembali. Rukun pertama menyesal, kena mengaji. Siapa buat dosa besar kena mengaji. Saya kata mengaji menuntut ilmu tak boleh elok. Dia makin main juga. Mestilah kita buat dosa, tak kita buat dosa kan? Dulu. Okey, cara dia buat dosa kena main mengaji. Sebab kalau tak mengaji, dosa tadi tak terhapus, tak namanya taubat. Kena mengaji. Tu dia sahabat-sahabat berhijrah ke TikTok. Ustazah Tania di TikTok live, alhamdulillah. Sampai tahu tu depa kena buat pengumuman. KK apa ni Fardhu Ain lama kita, Nazatul Naina, kena pergi habaq kat depa. Suruh pi sana. Pi kat TikTok. Okey, pertamanya mengingatkan manusia kepada identiti. Identiti manusia apa dia tadi? Manusia ni seorang hamba. Hamba banyak dosa, hamba banyak salah. Hikmah sembahyang ni nak ingatkan kita kepada identiti kita yang sebenar, iaitu hamba kepada Allah. Itu sebab sembahyang. Orang yang tak sembahyang, maknanya dia tak iktiraf diri dia sebagai hamba. Sombong paling besar adalah tak sembahyang. Sombong sungguh pada Allah tak sembahyang. Jangan buat pasal. Allah uji bila kita tak sembahyang. Sakit. Jangan nak katalah saya baru ni yang sakit perut tu kan. Yang kata saya sakit perut tu, saya mengetak nak sembahyang Zuhur. Maghrib. Saya dan sakit tu waktu maghrib. Senak perut tu kan, jenis macam contraction beranak tu. Saya mengetak sambil rekod. Ni baru-baru ni je. Saya kata kalau aku ni je tak belajar bab sembahyang ataupun tak ada iman lah. Janganlah kata tak kuat iman, macam nak kita kuat iman sangat kan. Hari Rabu. Saya cancel kelas kelas apa? Kelas Ainumadiyah. Kelas Ainumadiyah tu saya dah rasa teruk dah tu. Sebab masa kelas pukul 3 istiqamah tu saya rasa sikit. Dekat Ainumadiyah tu saya rasa dah teruk dah tu. Saya cancel lah. Lepas tu saya merekod. Habaq betul-betul saya semayang pun lewat dah. Memang lewat dah. Sebab saya demam dan saya my contraction tu. Saya kata contraction lah. Sebab dia memulih tu memang macam contraction. Dalam 5 minit sekali tu. Macam tu. Kita sampai nasib baiklah kita ni biasa beranak kan. Aku ni awak ni macam nak beranak. Lepas tu kan, okey, lega sat. Dah dalam duk tu pun dah jadi juga. Betul-betul macam buka dah 10. Macam 10 cm punya buka tu. Lama lah tak kena nak bagi mai. Sungguh. Lepas tu kan, apa dia? Terang. Tak keluar baby, keluar lain. Lepas tu kan, ni dah latih dah mereka ni. Padahal kita duk ngajak sembahyang ni. Aku nak ambil tayamum saja ke aku nak wuduk spray? Sembahyang duduk atas kerusi. Tapi saya sembahyang rokok macam biasa. Saya sujud. Saya tak duduk atas kerusi tau. Saya sujud rendah. Duduk atas sujud, saya duduk atas kerusi. Saya duduk atas kerusi. Saya duduk atas kerusi. Lepas tu saya sujud dah sekali daripada duduk tadi. Kemudian saya duduk, saya bangun. Bila saya bangun tu, saya sembahyang macam biasa. Tapi semua tak baca dah yang sunat-sunat lah. Habis juga saya sembahyang. Mak kalau kita ni tak reti bab sembahyang, memang tak sembahyang dah siap mak. Memang tak sembahyang dah. Memang tak sembahyang dah. Depa kata lain sakut pula kat TikTok. Cerita dia kan, sebagai hamba wajib solat, hang sakit pun hang kena sembahyang. Kalau tak boleh sangatlah saya bagi alternatif. Tak boleh, wuduk pun tak boleh, apa tak boleh. Hormat waktu tak kata. Hormat waktu tak kata. Tapi sembahyang juga. Sembahyang hati lah. Tu kiranya memang tak mampu bangkit dah tu. Nak spray pun tak boleh sebab dia dah rapat kan. Ujian tu. Sihat memang senang sembahyang. Pada sakit je. Sebab tu dia kata hikmah di sini. TikTok meragam. Okey tak apa, TikTok dia masih tak putus. Dia ada line. Saya boleh apa nama? Saya boleh rakam. Sekali saya simpan dekat YouTube ya. Maknanya hikmah sembahyang ni dia ingatkan manusia kepada identitinya yang sebenar, iaitu hamba kepada Allah. Orang yang nak menghambakan diri kepada Allah, yang nak menuju pada Allah, bukan Allah tengok badan, Allah tengok hati. Hati juga.
Allah tengok hati. Kalau hati dia tak dekat dengan Allah, dia memang tak semayang walaupun badan dia sihat. Betul tak? Orang yang duk angkat gym, yang duk pergi gym, duk angkat dumbbell apa semua tu, duk angkat berat, dia pun tak boleh semayang walaupun badan dia gagah. Orang yang kudung kaki, tengokkan dalam, dia tunjuk sampai tekak-tekak nak rokok macam mana dengan kaki sebelah tu, dia boleh semayang tak tinggal. Semayang di masjid, bukan semayang di rumah. Hak buta boleh pegang tali kan, di negeri Arab tu kan, dia pegang tali tu, dia nak pergi masjid. Orang buat tali daripada rumah dia pergi masjid, untuk dia hari-hari pegang tali tu untuk pergi ke masjid. Dia tak pernah tinggal semayang jemaah. Jadi nak heran pasal apa? Semayang ni dekat diri kita dengan Allah, bukan pasal badan, bukan pasal harta, pasal hati. Kalau hati dia tu bersih, hati dia dekat dengan Allah, dia boleh buat waktu mana pun dia boleh buat. Jadi itulah, sebelum kita nak semayang, kita kena wuduk dulu. Wuduk tu simbolik kepada menyuci hati. Sebab yang kita basuh semua anggota-anggota yang banyak buat dosa. Apa dia anggota-anggota yang banyak buat dosa? Anggota yang banyak buat dosa adalah kita basuh apa mula-mula? Tangan, kita basuh tangan dulu. Tangan ni pun banyak buat dosa. Kemudian mulut, tak payah abang lah. Mulut paling banyak. Sekarang mulut dah ganti jari kan. Nasib baiklah. Sebab tu Allah suruh basuh tangan tu. Ada juga jari tu dekat tangan. Sebab mulut lah ni, orang tak cakap lah. Duduk rumah seorang-seorang dapat dosa. Tak payah cakap. TikTok ada, Facebook ada, IG ada, WhatsApp ada, semua ada. Buka aja. Dia boleh buat dosa dengan jari saja. Tak payah buat mulut dah. Muka paling banyak. Muka pun sama juga. Buat dosa di muka, basuh muka. Tangan sampai siku. Ni semua kawasan-kawasan dosa. Dahi, kaki, semua ni anggota-anggota dosa. Tapi itu adalah penyucian zahir, simbolik kepada hati lah. Hati nak cuci mana? Duduk dalam. Sebab tu dia kena banyak berzikir ya. Okey, dengan sembahyang manusia akan sentiasa ingat akan kedudukannya. Pasal apa ingat kepada kedudukannya? Bila kita solat, kita kena rasa kita ni miskin. Kita ni bodoh. Kita jahil bodoh lah. Miskin, jahil, bodoh, lemah. Sebab tu ayat pertama yang keluar bila sembahyang apa dia? Kak Syam, apa kata? Tak dapat lagi jawapan tu. Betul lah, Allahu Akbar. Kan mula-mula kita nak sembahyang, kita sebut apa? Allah Maha Besar, kita kecil, kita jahil, kita bodoh, kita miskin, kita fakir. Macam nak fikir no? Apa dia? Kau nak dalil? Tak. Jauh sangat minta dalil tu. Sebab itulah kita sebut Allahu Akbar. Kita sebut Allahu Akbar ayat pertama keluar. Sebab apa? Sebab kan sembahyang ni menunjukkan rasa dia kata dengan sembahyang manusia tu akan ingat kedudukannya tu. Allah Maha Besar, kita kecil je. Kalau kita kaya kita pun kaya harta Allah, bukan harta kita, bukan harta mak bapak kita, harta Allah. Kalau kita sihat kita tu daripada Allah. Semua Allah punya. Betul-betul memang kita tak ada apa pun. Sebab tu bila kita sebut Allahu Akbar, bukan di tangan sebenarnya, di mulut lah. Kalau dapat di hati tu lagi bagus lah. Sebab dia link dengan hati dia sekali. Allahu Akbar. Setiap kali bergerak Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Rukuk pula sujud. Allahu Akbar. Berapa kalimah Allahu Akbar. Punya anak habang kita ni memang tak ada apa sungguh. Dan setiap kali Allahu Akbar tangan mesti lepas. Tak genggam. Lepas. Tak ada genggam apa, kosong. Apa tak ada. Pangkat tak ada, harta tak ada, keturunan tak ada, apa pun tak ada. Betul-betul kalau orang tu boleh sembahyang, memang dia peringkat kehambaan kepada Allah sangat tinggi tau. Apabila seorang itu terlupa hakikat tersebut disebabkan kesibukan duniawi dan hubungannya dengan orang lain, maka datanglah waktu sembahyang yang baru untuk ingatkan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hikmah sembahyang. Kalau sembahyang subuh sampai zuhur, banyak sangat aktiviti yang kita nak kena buat, betul tak? Banyak sangat aktiviti nak kena. Lepas kita sembahyang subuh, sibuk dah.
Bohonglah kalau kita kata, ada orang kata kalau kita tak ingat pada Allah dalam hati kita, orang tu syirik, dia kata. Mana boleh kata macam tu? Mana boleh manusia boleh ingat setiap saat? Bohonglah. Kita kadang-kadang tengah zikir selawat pun kan, selawat, awak mulut aku diam, tak siap aku duk kira elok lah. Bila masa yang aku diam ni kan, dia diam sendiri, tahu tak? Sebab dia memang lemah, dia tak boleh ingat 24 jam. Dia tak boleh ingat. Mana boleh kata orang yang lupa kat Allah tu syirik? Dia kata kena ingat selalu. Tengok rumah ni ingat Allah, tengok orang ni ingat Allah, tengok lembu ingat Allah, tengok kuda ingat Allah, semua kena ingat Allah. Mana boleh? Manusia tak boleh buat sampai peringkat macam tu. Dia akan lupa. Walaupun dia lupa, tapi dia ada Allah dalam hati dia. Cuma dia lupa, dia tak ada nak ingat. Macam akidah, dia pegang sekali ya. Dia dah pegang tak apa dah. Kalau dia nak lupa, sebab tu dia boleh kata ubat ni bagus ni kalau makan. Tapi dia bukan kata ubat tu yang berkuasa. Dia cuma sebut je. Hati dia dah pegang dah. Ubat yang menyembuhkan dia tu bukan ubat menyembuhkan dia, Allah. Okey, faham tak? Berserah kepada Allah setiap semasa solat ya. Kita solat, kita ingat pada Allah ya. Baru sempat join pindah rumah Melaka. Patutlah. Okey ya Allah. Line problem ya dekat di Facebook ni memang teruk sungguh. Tak tahu pasal apa. TikTok, Facebook line sama pasal apa yang Facebook teruk. Dia boycott live kan no. Kalau orang lain punya live macam tu ke? Sama no. Apa ni tu lepas kata tak relevan dah Facebook. Siapa ada Facebook pindah pergi kat TikTok. Facebook tak relevan. tak relevan dah. Facebook dah mengarut dah. Memang sangkut-sangkut. Tak puas dengan Ustazah cakap. Okey. Memang Ustazah kata memang tak puas sebab dia putus, try to reconnect, tak tahu pasal apa. Okey, jadi maknanya macam solat, macam solat ya, dia ingatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni dalam satu hari banyak benda yang kita sibuk sampai melupakan diri pada Allah. Tapi jangan risau, kita mai pula sembahyang Zuhur, satgi mai pula sembahyang Asar, satgi mai pula sembahyang Maghrib, satgi mai pula sembahyang Isyak. Bayangkan kalau orang tak sembahyang langsung. Kita pertamanya kita syukur sangat kepada Allah SWT. Sambil tu bila kita sembahyang, lepas sembahyang kita doa supaya kita kata apa, ya Allah, ya Tuhanku, aku bersyukur atas nikmat Engkau bagi pada aku. Hati aku ingat padamu ya Allah. Bagilah aku istiqamah, bagi aku mudah sembahyang, bagi aku mudah buat kebaikan, bagi aku mudah nak mengaji, bagi aku banyak buat ibadah. Amin ya. Sebab apa? Sebab ni semua kurniaan Allah SWT. Bayangkan dalam masa sekarang ni, ada yang Allah uji orang sakit sampai nak mati pun tak ingat nak sembahyang. Sakit nak mati tak ingat nak sembahyang. Hati Allah pegang tau. Kalau Allah sayang kat kita, tanda dia apa? Allah bagi kita suka buat kebaikan. Senang nak main mengaji, senang nak buat benda baik. Kalau Allah tak sayang kita, Allah bagi kita berpaling, kita sibuk. Time mengaji sibuk, time mengaji sibuk, time mengaji tak boleh main. Lah Ustazah tak tahu nak buat macam mana. Hari tu duk janji dah kita nak main. Ada setengah tu jumpa dengan saya dia abang. Tapi kan tiap hari Isnin Selasa ni ada je. Nampak? Saya nak kena hantar anak pergi sekolah lah, nak pergi tuition lah, lepas tu mereka nak minta tu, nak minta ni lah. Tak main langsung. Main langsung. Lepas tu saya pun tak tahu bila yang boleh main, tak tahu Ustazah. Pasal apa? Tanda apa Allah nak tarik kita? Allah nak tarik kita. Tapi dia bagi kita tau, dia bagi kita. Lah ni sembahyang 5 waktu okey ke tak? Okey tak? Alhamdulillah. Dia sayang lagi dah tu. Dia bagi main mengaji fardu ain, dia sayang lagi dah tu. Tengok orang hati tak bersih Allah tarik keluar. Allah keluar. Dia hati dia tak bersih memang Allah tarik keluar. Dia tak boleh duduk dalam jemaah. Mengaji nak berhenti, mengaji bergaduh orang, mengaji buat fitnah orang. Tak, pasal hati tak bersih. Tu je cerita dia. Hati tak bersih, pitang mana pun dia keluar jemaah ni, dia pitang lain. Dia duduk tang tu bersupa je. Nampak? Selagi dia tak cuci hati dia. Janganlah percaya pasal orang. Kita duduk dalam satu jemaah tu, jangan cari pasal tu untuk pilih jemaah lain. Tak apa, aku gaduh ni banyak lagi jemaah lain. Jangan. Tu antara salah satu sebab Allah nak tarik kita keluar lah tu sebenarnya. Dan dia duduk sana pun tak lama ya. Betul tak? Tak lama ya. Tengok dia nanti keluar juga. Dia nampak orang ni, depa ni aku kenal tu ni, keluar dia pitang lain pula.
Dia tak boleh ngam dengan orang ada orang tu. Pasal dia memang jenis nak lari. Dia lah yang kata. Bumi Allah ni tak besar mana, jangan lari. Okey, Alhamdulillah. Nombor 2, jiwa manusia akan sentiasa merasakan bahawa tidak ada yang memberi bantuan dan nikmat yang sebenarnya melainkan Allah. Melainkan Allah. Tak ada siapa bagi nikmat kita, beri bantuan kita melainkan Allah. Orang sekarang suka sangat minta bantuan dekat netizen. Suka sangat minta bantuan kat netizen, tak minta kat Allah. Saya kesian kat Allah kan. Allah duk ada pun kita minta. Tapi Allah tak kisah pun. Hampa tak minta pun dia tetap kaya juga. Allah ni dia maha suci. Subhanallah. Maha suci Allah. Kalau hati kita tak suci, memang tak boleh nak minta kat Allah. Tak boleh. Hati kita kena suci. Hati kita suci dulu, baru boleh minta kepada yang maha suci. Kalau hati kita kotor, kena minta hak yang sama kotor dengan kita juga. Dia tak boleh minta sama suci dengan kita. Tengok geng-geng hak kotor pun sama-sama geng-geng tu juga. Dia tak boleh geng orang baik. Dia tak boleh geng orang baik. Orang baik dia kena geng orang baik. Orang tak baik dia tak boleh geng orang baik. Dia kena geng dengan geng-geng dia juga. Allahu Akbar. Janganlah, insya-Allah ya. Sekalipun dia melihat di dunia ini pada zahirnya terdapat sebab-sebab yang membantu dalam beri nikmat pada dia. Banyak kan sebab-sebab yang membantu. Contohnya ada orang tolong dia. Ya, ada jabatan yang tolong dia, ada tu tolong di sana tolong, tapi sebenarnya hakikatnya siapa yang tolong? Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh tak kita minta bantuan pada orang? Boleh selepas kita minta bantuan pada Allah. Sebab kita memanglah kena minta bantuan sesama kita, membantu. Tetapi jangan lupa kepada Allah tu yang terlebih aula. Tapi banyak orang dia minta pada makhluk dulu, last baru minta ke Allah. Memang tak dapat lah. Okey? Kemudian apabila manusia lalai, maka apabila datang sembahyang, dia akan mengingatkan manusia bahawa menjadi penyebab kepada sesuatu, iaitu Allah yang Maha Esa, dan memberi bantuan dan nikmat, Tuhan yang memberi kesan, mudarat dan manfaat, serta yang menghidupkan dan yang mematikan. Allah wa Rabbi. Kita kalau tak ada Allah, tak tahulah tak mana lagi kita nak pergi. Nikmat paling besar duduk dalam syurga adalah dapat menatap wajah Allah dan duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat paling besar. Nikmat paling besar. Dapat melihat wajah Allah, duduk berjiran dengan Nabi, yang tu je. Tapi kalau kita tak memupukkan rasa kasih dan sayang kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, macam mana kita rasa nak rindu nak tengok wajah Allah? Macam mana nak rindu nak duduk bersama Nabi? Sebab kita sayang pun tidak. Macam kita lah, kita tak kenal orang tu, kita tak heran pun kita katalah, contohnya macam kita pergi bengkel solat lah, seat kita ni sebelah orang kita tak kenal. Kita baru je kenal masa breakfast, minum pagi tadi sebelum masuk dalam dewan. Saya sebablah dah seat kan, saya nombor 15. Kak nombor apa? Kak nombor 14. Ustaz kita duduk sekali lah. Tapi kita cakap je mulut, dalam hati pun tak best pun lah. Tak best pun. Tapi kalau kita jumpa sahabat kita kan, sahabat kita nombor apa? Nombor 20. Allah jauh pada sahabat kita. Macam kita kata, Allah aku kalau dapat duduk sebelah best lah. Sebab kita kenal dia. Betul tak? Macam itulah dengan Rasulullah. Sekarang ni takat mana tahap kita rindu nak duduk sebelah Nabi. Dia nak duduk jiran Nabi Muhammad SAW. Masing-masing dia ada jawapan masing-masing lah. Kalau 1 sampai 10 tu, ada orang 3 je, ada orang 8, 9. Saya memang nak duduk sebelah Rasulullah SAW. Sebab dia dah rindu, sebab dia dah kenal. Kalau setengah dia tak kenal, tak apalah, duduk tak duduk, janji aku duduk syurga. Terus dia janji aku masuk syurga. Duduk sebelah Nabi, tak duduk sebelah Nabi pun tak apalah, jumpa agak. Pasal dia tak kenal. Tak kenal maka itu je. Tak kenal maka tak cinta. Kena cinta dulu, baru boleh rasa rindu, sayang. Tapi cinta tu siapa punya? Allah. Cinta tu perasaan boleh nampak tak? Benda gaib kena minta dekat maha gaib. Boleh dah? Benda gaib kena minta dekat maha gaib. Ya Allah, ya Tuhanku yang ya Allah yang maha pengasih, maha penyayang,
berilah rasa cintaku kepadamu dan berilah rasa cintaku kepada Rasulullah SAW. Tolonglah ya Allah, bagi aku rasa cinta kat Nabi. Rasa cinta kat Nabi. Kalau engkau tak bagi rasa cinta pada Nabi, nescaya aku tak kenal pun cinta Nabi. Sebab aku tak pernah jumpa Nabi. Aku tak pernah duduk dengan Nabi. Aku dengar cerita saja. Tapi cinta tu sampai satu tahap yang lebih tinggi daripada tahu pasal Rasulullah. Jadi maknanya cinta tu kena merayu. Cinta kena merayu kepada Allah yang memegang rasa cinta. Ya Allah, bagilah Allah. Tiap hari waktu sembahyang mintalah ya Allah, bagi rasa cinta tu pada Rasulullah. Bagi aku rasa cinta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah. Ya. Nombor 3, manusia dapat menggunakan sebahagian masa sembahyang untuk bertaubat. Sembahyang adalah masa untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni kadang-kadang nama je sembahyang lah, tapi otak pergi ke lain lah. Itu kelemahan kita. Memang kelemahan kita pun. Kita takbir salah sebab kita nak ingat rukun apa? Rukun qalbi. Rukun qalbi kita takbir. Aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat kerana Allah Taala. Seingat datang tu kan. Tu tak apalah, ingat. Kadang-kadang tak ingat pun rukun qalbi tu. Takbir, tak pergi ke mana? Tengah baca Fatihah, tadi sembahyang zuhur ke asar dah. Dah sudah. Punya nak habaq lah, ke lemah sungguh kita ni, lemah sungguh lah. Lemah sungguh. Jadi tu bila start Fatihah tu rawang jalan rata. Dalam satu hari kita ingat Allah berapa kali? Waktu sembahyang tu lah. Habis-habis sangat Allah bagi sakit, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sampai duduk dalam jamal Allahu Akbar. Terkejut, terlupa kan nak bangkit tu kan. Lepas tu alhamdulillah. Kita maknanya kita dengan Allah tu berapa minit, maksudnya sehari berapa jam ada? 24 jam. Semayang berapa minit? Habis 10 tu lama tu. Ikutkan lah. 10 tu kira cantik lah 10 tu. 8 6 kali 5 kali 5 tak sampai sejam apa. Kalau lah purata 10 lah. 10 kali 5 tak sampai sejam lah. 10 kali 5 50 minit. Tak sampai sejam. 24 jam. Maknanya 24 jam kita ambil sehari sejam saja. Sehari sejam, umur kita 50. Umur 50 tolak balik 12. Kira saja 50 tolak 12 38 tu ambil sejam saja. 30 bukan 38 tahun. Tak kenal lagi. Sehari sejam. Setahun 365. Kalau 38 tahun tolak 12, tadi tolak dah kan. Ni orang umur 50 dah ni. 365 jam kali 38 berapa dapat tu? 13,870 bahagi dengan 24. Dah pening dah nak kira. Okey, tak apalah, tak salah duk pening main pindah-pindah. Okey. Jadi kan cerita macam ni lah, daripada 38 tahun tu berapa tahun saja yang ingat pada Allah. Dan dalam pada ingat sehari yang kata 50 minit tu bukannya khusyuk. Nak belagak lagi dengan Allah tu. Nak belagak lagi dengan Allah tu. Bolehkah masuk syurga dengan banyak tu tu? Tak boleh lah. Memang tak boleh sungguh. Kalau lah 50 tu, khusyuk tu ambil lah 10 minit. Ambil 10 minit je khusyuk. Hak lain semua merepek je.
10 minit tu kali tengok dengan 38 tahun yang ada untuk kita ibadat tu. Tu tak tolak haid lagi tu. Tak tolak haid dengan nifas lagi tu. Tinggal banyak mana nak masuk syurga tu, gagah tu. Tu pun tak mau main mengaji tu. Sombong. Memang lemah. Sebab tu tak boleh masuk syurga dengan ibadat. Dah buat ibadat riak pula. Habis pula. Habis makna tak ada langsung. Kalau riak tak ada langsung, ibadah tu kosong. Jadi masuk syurga dengan rahmat Allah. Jadi nak dapat rahmat Allah antaranya dengan majlis ilmu ada rahmat Allah. Tapi Allah ni dia sayang kat kita. Syaitan hak tinggal berapa jam tu, hak tu pun dia tak bagi kita masuk syurga. Dia nak kita semua masuk neraka. Hak tinggal berapa jam tu pun dia tak bagi. Hak yang tinggal 51 hari 50 minit tu, hak 50 minit tu pun dia tak bagi kita masuk syurga. Dia nak tarik kita masuk neraka juga. Maka dia bagi ibadah tadi ni salah, ibadah tadi tak betul, akidah kita tak betul, kita akan riak dengan ibadah kita. Memang kita tak ada apa sebenarnya. Kita betul-betul lah semayang sekali kan kita kena ingat pada Allah. Tak ada apa. Tak ada apa. Nak mengimpikan masuk syurga pun tak ada apa. Itu pun lagi tak mau nak belajar semayang. Semayang kena belajar. Tak mau belajar. Lepas akidah tu, saya kata kelas akidah nombor 1. Kelas nombor 2, kelas solat. Kelas solat. Tu pun ada orang kata lagi semayang buat apa nak belajar. Sedangkan dia tak belajar pun dia tanya lagi pasal apa nak belajar semayang. Kan? Ha? Macam hati dah. Kita ni kalau buat sombong dengan Tuhan ni nombor 1. No? Nombor 1. Kalau orang kata, oh pandai ni hang masak, tengoklah siapa punya. Gulai siapa, makcik Leha. Mestilah sedap. Chef tersohor, dia sendiri kata. Bukan orang lain kata, dia sendiri yang masuk agak. Dia masuk bakul, dia yang angkat bakul. Siapa masak? Bila nak habaq kata dia tu hebat sangat tu. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Tuhan. Manusia dapat menggunakan sebahagian daripada masa-masa solat dia, bersemayang dia untuk bertaubat kepada Allah daripada dosa-dosa yang telah dilakukan. Tutup pula jam, okey. Ini kerana manusia dalam masa sehari sentiasa terdedah dengan melakukan maksiat, sama ada secara sedar ataupun tak sedar. Buat maksiat, selalu buat maksiat. Oleh itu sembahyang yang dilakukan berulang-ulang kali dari masa ke semasa akan menyucikan diri dia daripada maksiat dan dosa-dosa yang telah dilakukan. Saya bagi tahu paling besar sekali kesalahan akidah. Kesalahan akidah. Walaupun kita kata itu kan Qadariyah kan. Qadariyah kan dia ada dua pandangan kan. Ada yang satu tu dia pegang, dia kata manusia tu bersekutu dengan Allah, dan ada satu tu manusia Allah tak tahu apa langsung, sampai jadi baru tahu apa yang jadi. Walaupun dia kata ada khilaf dosa besar, tapi dosa besar dia lagi besar pada dosa meninggalkan semayang. Dan dosa besar dia tu sepanjang saat, setiap waktu, setiap saat. Dosa besar tu setiap saat. Bayangkan duduk saja, tidur ke jaga ke, setiap saat dosa besar. Macam mana ni? Lagi tak mengaji akidah lagi tu tak betul. Oh, akidah ni kena mengaji sungguh. Jangan silap. Jangan silap yang tu je. Sebenarnya benda ni tak susah pun kalau kita mengaji. Macam kita pegang segala-galanya perbuatan Allah tu je. Pasal duk kona-kona yang disalah tu. Oleh itu semayang yang dilakukan setiap hari dari masa ke semasa akan menyucikan dirinya daripada segala maksiat dan dosa-dosa yang telah dilakukan. Rasulullah SAW telah menjelaskan perkara tersebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Rasulullah bersabda, semayang 5 waktu seumpama sungai yang mengalir. Yang tadi Ustazah cakap. Dengan air yang begitu banyak di pintu rumah seseorang kamu. Setiap hari dia mandi sebanyak 5 kali. Jabir kata, menceritakan Al-Hasan telah berkata, dan demikian itu tidaklah meninggalkan kotoran sedikit pun. Tak ada. Sebab semayang ni macam mandi dekat sungai. Kata wuduk, setiap kali kita wuduk, dosa-dosa tu semua luruh. Buat dosa mulut, tapi mengumpat orang kena minta maaf dekat dia sendiri. Dosa-dosa dekat mulut, dekat muka, dekat tangan, dekat kening, dekat mata, dekat apa, semua luruh masa kita ambil wuduk. Lepas tu
Semayang lagi pula, ambil wuduk lagi, luruh lagi. Sampai 5 kali waktu memang tak ada apa dah lah. Cuma yang tinggal hanya dosa-dosa besar. Dosa besar pun sebenarnya tak ada masalah juga. Bila kita mengaji bab semayang, kita tahu kita buat benda tu salah. Kita mengaji dah ni, memang contohlah kita dah masuk bengkel 5 kali dah. Tapi kita tak perasan yang kita buat tu salah. Hari tu Allah nak bagi kita tersedar. Aku ingat buat macam ni rupanya salah. Hari tu baru kita tahu. Hari tu baru start taubat. Hari tu baru start taubat. Jadi, salah rupanya. So, kita pun menyesal. Kita pun buat balik. Dan kita qada semayang-semayang yang mana kita tersalah tadi tu. Baru dia jadi sebagai taubat. Tapi kalau kita tak sedar yang mana salah, tak boleh taubat lagi. Sampai kita sedar itu salah, baru dia jadi penyesalan. Baru jadi taubat. Kalau kita tak sedar, macam mana kita nak tersalah? Jadi yang kita pergi belajar tu buat apa? Kita belajar untuk cari tak mana salah. Bila jumpa salah, baru start taubat. Baru start taubat, baru taubat kita diterima oleh Allah. Kalau tidak, dosa tu akan bawa sampai mati. Sebab tu Allah suruh kita belajar. Kalau tak belajar, tak tahu salah. Jadi kalau ada peluang belajar, mesti pun nak tangguh, belajar. Benda dah depan mata kan. Sebab kita kata, tak apa dah belajar itu. Ingat ke? Hak belajar itu tu. Hebat sungguh lah otak kita ingat. Kita bukan kemucut, lalu lekat. Tak kemucut, lalu lekat. Ni macam apa pegang ikan keli tak basuh lagi tu. Pegang jatuh. Tu pun belagak tak mau pi dah itu. Belagak. Allah bagi sihat lagi kan? Allah bagi pinjaman harta lagi kan? Allah bagi pinjaman masa lagi kan? Pi. Hanapi. tak apa. Hanapi tu tak apa. Hak yang dia kata tak mau pi tu. Okey, alhamdulillah. Kemudian Allah kata apa lagi? Maksud kotoran di sini adalah kotoran maknawi, iaitu dosa-dosa. Kita ada dosa. Sebenarnya dosa tak ada kategori besar kecil tau. Dosa semua dosa, dan semua dosa kena azab. Yang tu je. Semua dosa kena azab. Cuma ulama bezakan dosa kecil, dosa besar. Sebab ada dosa yang boleh terhapus dengan wuduk, ada dosa yang boleh terhapus dengan istighfar, ada dosa yang hanya boleh terhapus dengan taubat. Sebab tu ulama bezakan dosa kecil, dosa besar. Tapi sebenarnya dosa sama aja. Sama aja. Allah benci dan Allah nak bagi azab. Dosa sama aja. Cuma hak dosa kecil boleh luruh dengan wuduk, boleh astaghfirullahalazim. Ada dosa yang langsung tak boleh hapus dengan wuduk dan juga astagfirullah, tapi hanya dengan taubat. Dan taubat tu sebenarnya saya ingat macam ni, faham. Taubat tak susah sebenarnya. Taubat tak susah. Detik menyesal dalam hati dan nak kembali pada Allah. Yang tu je. Maksud taubat kembali, dan nak kembali kena menyesal. Ada orang, awak tak berjudi dah lah ni. Nak judi macam mana, duit tak ada lah. Berhenti dah lah. Dia berhenti daripada dosa besar judi bukan sebab dia menyesal. Sebab dia dah tak ada duit dah nak buat. Nak macam mana? Tak boleh nak letak dah duit tu. Tu awak yang pakai tudung dah ni menyesal dah ke? Kepala pun rambut pun tak ada dah. Kena kanser baru ni, leukemia apa kena apa ke? Apa? Beruban dah, penuh dah, tak pakai pun tak elok dah. Dia pun jawab. Dia kata pakai pun tak pakai pun tak elok dah. Dia kata macam tu. Kita rasa macam melawak kan? Macam kata sajalah, kata melawak lah. Awak pakai tudung lah ni. Dulu tak pakai tudung lah, pakai dah no. Berubah dah. Kalau pakai pun tak elok, tak pakai pun tak elok. Dia kata putih dah penuh kepala. Dia tak katalah sampai masa kena bertaubat lah juga kita ni banyak dah dosa. Ada orang pakai tudung bukan pasal dia bertaubat. Dia pakai tudung sebab dia dah malu ke orang. Pasal orang lain pakai dia tak pakai. Kat pejabat kan, semua orang pakai, dia seorang je tak pakai. Dia rasa malu. Bukan pasal, sebab taubat dia kena menyesal, bukan malu. Ada orang berhenti jadi pelacur sebab apa? Tak laku dah, duk tunggu pasal hari. Daripada 100 turun 20 pun orang tak mau. 20 saja. 1 jam 20 saja. Orang tak mau dah. Tua dah. Dia berhenti lah. Dia berjual lah cucuk, jual nasi lemak. Kawan kata tak melacur ke? Contohlah. Buat lawak-lawak pula kan.
Tapi pernah lah jadi cerita-cerita jenis orang bertaubat berhenti pasal bukan bertaubat, berhenti sebab tak laku. Itu bukan taubat. Dia bawa dosa, dia walaupun dia dah pakai tudung, walaupun dia dah solat, dia bawa dosa melacur tu sampai mati. Sebenarnya tak susah nak taubat ni. Menyesal saja. Menyesal. Lepas tu step pertama pergi mengaji. Mengaji akidah, mengaji fiqh, mengaji tasawuf. InsyaAllah. Jadi baik terus. Pasal tak bila kita mengaji dulu mulut kita jahat juga, betul tak? Suka mengata, ni melawak pun kasar. Bukan kata mengata. Tak mengata, melawak je. Melawak orang boleh teriak. Orang boleh jual hati pasal melawak. Keyboard warrior. Lah ni nak melawak tak wani. Duduk diam. Dah reti dah. Sebab tu orang suruh mengaji. Suruh mengaji. InsyaAllah no. Bagi habis sikit lagi. Terdapat satu hadis yang memberi makna yang sama, iaitu hadis di sisi Imam Muslim yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad SAW bersabda, maka yang demikian itu mandi 5 kali sehari di sungai mengalir umpama sembahyang 5 waktu. Sehari mandi berapa kali? Habis-habis 2 kali lah ya. 3 banyak juga, 2 takkan tak besar kot. Dua kali lah. Tapi apa nak main mengaji, kata aku sekali lah. 2 kali lah mengaji. Semayang, mandi. Ni 5 kali mandi, bersih tak? 5 kali oh, jangan main tu. 5 kali ni bersih tu. Habis mandi 2 kali lah. Mizah seorang yang mandi 3 kali. Kami mandi 2 kali lah. Kalau tak mengaji sekali lah. Ambil uduk 5 kali, mandi pun banyak-banyak. Mandi sekali sudah. Kalau panas tu lain lah kan. Peluh. Tak peluh elok duduk dalam. Duduk aircon ni dalam rumah beraircon. Tak sekali sekedar lah. Ni 5 kali. Bersih dah. Tu dia mereka mandi 4 kali kata. Apa dia perhabis hayat. Umpama semayang 5 waktu, Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan, iaitu dosa dengan menunaikannya. Jadi alhamdulillah ya, dengan semayang sebenarnya menghapuskan dosa. Tapi semayang yang macam mana? Semayang yang macam mana? Semayang yang belajar, yang menuntut ilmu. Ada beza tak semayang dengan tak belajar dengan semayang belajar? Bohong lah, tak ada beza. Saya tahu yang mana duk main bengkel solat tu ada hasilnya. InsyaAllah Allah bagi, bukan saya bagi, Allah bagi. Dia main, dia balik, dia semayang lain. Betul tak? Sebab tu kita boleh bertahan lagi sampai nak masuk tahun lepas 8 tahun lah. InsyaAllah no. Tak sangka kan, tu berapa kali nak berhenti tu. Saya kat Shah Alam ni, saya bercita-cita nak berhenti lagi ni. Kat Shah Alam. Saya nak tengok tahun ni je. Saya nak tengok kali ni. Sebab Shah Alam tu kan jauh juga. Saya lebih suka buat satu tempat saja. Tapi kalau macam kurang, kita berhenti dulu. Kita buat dekat Kedah sahaja. Biar mereka nak, mereka main lah. Sebab bukan jarak yang menentukan, hati. Ramai je yang main. Tak ada masalah pun. Sebenarnya, bila kita belajar tu, kita jadi faham. Sebab kita fokus satu hari. Ada orang kata kan, bukan faham pun mengajak satu hari. Tak tahulah kot dia seorang yang tak faham. Orang lain faham elok ya. Bila main tu pun kena hati kot bersih juga. Bila main hati tak elok, dia memang dia bunyi macam-macam. Allah yang nak bagi ilmu kat kita kan, siapa nak sombong tidak? Allah yang nak bagi. Bukan hak kita, bukan hak kita pun. Okey, cukup takat tu, nanti kita sambung nombor 4 nah. Tu Kak Nora kata, kat mana pun saya akan turut serta. Tu saya kata, tak payah pergi sampai Shah Alam. Orang Shah Alam, main sini. Orang Shah Alam yang akan main sini. Ustazah buat bengkel di Shah Alam. Di mana? Di Mardia Hotel. Mardia Hotel Shah Alam. Berapa bulan? 28 hari bulan Januari. 28 hari bulan Januari. Kita buat kat Shah Alam pun banyak kali dah ni. Kali dah Sazafin. Banyak 5-6 kali kan ni. Okey. KL tak ada. Dalam kata nak berhenti Shah Alam, tanya pula kat KL. Tak ada.
Okey, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Kak Penang tak ada sayang. Kak Penang tak ada. Buat live kita ada Fardu Ain live dah hari Isnin, hari Selasa saja. Isnin, Selasa 5.30 besok ada ya. Kak Midah pergi mana? Demam. Solat saya dengan Kak Marino. Ni satgi WhatsApp Ustazah ni kalau tak dapat WhatsApp tu kena WhatsApp Ustazah. Satu saya dengan anak. Ada nama dah? Ada nama dah. Okey. Dah lebih sebelum kita saya live. Oh Allah, terima kasih muka rezeki insya-Allah. Saya dengan Ko'oh, tapi Ko'oh dia Betul. Astaghfirullah, betul. Ko'oh dia tak ada WhatsApp. Okey. Kak Salihah ni kan? Ya. Kak Salihah ni tak ada WhatsApp. Ni nak daftar bengkel solat dah ni. Ya, ya. Okey, ni 1 2. Ini saya dengan Ko'oh. Saya Karimah. Oh, Salihah 1, Kak Ah 1. Ko'oh satu Ko'oh. Oh, ni Syarimah ni lain. Saya. Oh, okey. Kok mai satu tu. Dia apa ni? Okey, terima kasih. Bagi dah Ustaz. Ya, sayang. Boleh, Sat. Saya satu. Penuh Azizun. lagi. Penuh lagi lah bayaran. Macam mana? Saya bayar 50. Okey. Boleh. Sat lagi Ustazah WhatsApp. Kalau Ustazah tak WhatsApp, nanti bagi tahu kat Ustazah nak. Kata Buat Rohana 50. okey, boleh. Ni siapa dia? Farhani. Ni siapa? Yang kita jumpa Ustazah tu kan? Tadi Ustaz tahu. Okey. Ada yang deposit now Ustaz. Ada yang deposit. Okey, boleh. Ada plastik tu ambil Sat. Ada plastik brochure. Saya jumpa nak bagi. Okey. No. Tutup tu dulu Ustaz. Ha? Oh, nama pun Warna. nama. Ada perempuan lagi mah? Nama. Oh, nama. Ambil Adik-adik nak warna apa mah? Adik nak warna apa? Oh, budak-budak tadi masuk. Betul. Duduk je sikit. ada. Budak lelaki. Okey, insya-Allah bye-bye semua, jumpa lagi. Ni bye-bye semua. Okey. Depa nak daftar secara live. Face to face daftar. Kalau nak daftar dekat link kat bio ya.